Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwah illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana. Allahumma fakkihna fid din wa 'allimna at-ta'wil bi rahmatika ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas peluang yang berterusan yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita, dan mudah-mudahan setiap daripada kita dapat menghargai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Selawat dan salam untuk junjungan mulia baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berpeluang untuk memperbanyakkan selawat, mudah-mudahan beroleh syafaat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah pada pagi ini kita nak sambung semula bacaan hadis yang kita telah berhenti pada hari Sabtu yang lalu. Semalam kita tidak ada sebarang perkongsian kerana cuti, para pelajar cuti, dan kita nak sambung daripada riwayat 2055 yang mana Imam Tirmizi membawakan tajuk berkenaan tentang Ar-Ruqyah. Apakah itu ruqyah? Kita boleh lihat kepada Sahara. Maka kata para ulama pada Sahara baris yang terakhir, al-auzah, bacaan-bacaan yang bertujuan untuk memperolehi perlindungan. Allati yurqi biha sahibul afah, yang dibaca ketika mana seseorang itu berada di dalam sesuatu musibah dan ujian. Kal-humma, contohnya kalaulah seseorang itu demam, maka sebenarnya dibolehkan untuk membaca ruqyah. Was-sara', dan juga penyakit-penyakit yang lain, wa ghairu dzalik. Maka apakah hukum membaca ruqyah? Maka pada Arafah pada baris yang pertama disebutkan inistamalat ala ma huwa ghairu jaiz. Kalaulah bacaan ruqyah itu, yang bahasa mudahnya adalah bacaan-bacaan daripada perkara-perkara yang tidak boleh, yang dilarang. Contohnya mantra ataupun jampi yang tak diketahui langsung akan makna dia, maka itu adalah ruqyah yang tak boleh. Wa illa, kalaulah ruqyah itu dibaca dengan sesuatu yang betul, yang elok maknanya, yang dibenarkan, maka ruqyah itu adalah boleh. Jom kita lihat berkenaan tentang babu majaa, bab pada hadis yang telah datang berkenaan tentang larangan daripada beruqyah. Maka larangan ini termasuk dalam mana? Kata para ulama, dalam bacaan ruqyah yang tidak diketahui maknanya dan pada waktu itu membawa makna yang tak elok seperti jampi dan mantra, maka pada waktu itu tidak dibenarkan. Riwayat 2055 terus. Sabda Nabi SAW, maniktawa, barang siapa yang memilih cara perubatan menggunakan besi panas, maka besi panas pada waktu itu diambil dengan cara dan kaedah yang tertentu. Kebiasaannya zaman kita, rawatan-rawatan kuno Cina menggunakan kepanasan daripada api ataupun bara ataupun sesuatu yang diletakkan dengan api untuk dijadikan sebagai rawatan. Orang Arab pun dulu sama, mereka menggunakan api sebagai salah satu rawatan. Maka sabda Nabi, barang siapa yang merawat, memilih rawatan dengan menggunakan besi panas, awistarqa, ataupun pada waktu itu mengambil ruqyah, ataupun bahasa mudah kita jampi ataupun mantra, fahuwa bari'a, maka dia adalah orang yang telah berlepas diri minat tawakkul, daripada berserah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata para ulama, larangan ini adalah pada jampi dan mantra yang tidak dibenarkan oleh syarak, yang pada waktu itu apa yang dibaca tak diketahui makna, tak diketahui baik ataupun tidak. Tapi kalaulah yang dibaca adalah ayat-ayat Al-Quran mengikut kesesuaian dan makna yang tepat, maka pada waktu itu tidak ada masalah membaca ruqyah. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Abbas, Imran bin Husain. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-15 berkenaan tentang keharusan, kelonggaran untuk berruqyah ketika mana berada di dalam sesuatu kesulitan. Silakan. Nabi SAW sesungguhnya telah mengharuskan, rakhasa, memberi kelonggaran, memberi keizinan, mengharuskan fir ruqyah, pada membaca ruqyah, membaca ayat-ayat perlindungan, ayat-ayat penyembuhan disebabkan penyakit apa? Minal humah. Apakah humah? Maka racun. Racun yang dimaksudkan di sini adalah racun daripada binatang yang berbisa. Sebab itu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Apakah maksud al-humah? Ai as-sam, racun. Wa kusyuddida, dan kadangkala dibaca dengan sabdu hummah. Ia baca dengan sabdu. Wa tutlaqu ala ibratil aqrab, dan ianya lebih umum penggunaannya pada racun yang datang daripada gigitan kala jengking. Lianna samma yakhruju minha, kerana kebiasaannya racun keluar daripada sengatan kala jengking. Maka maka Nabi membenarkan untuk membaca ruqyah pada seseorang yang terkena racun. Senang bahasa mudahnya adalah daripada binatang yang berbisa, untuk lebih umum. Wal ain, dan juga Nabi izinkan untuk membaca ruqyah pada orang yang terkena penyakit ain, pandangan mata orang yang tertentu, maka itu dipanggil ain, yang mana kita akan baca juga hadisnya sebentar lagi. Dan yang ketiga, Nabi izinkan untuk membaca ruqyah pada penyakit an-namlah. Apakah maksud namlah? Bisul-bisul kecil yang keluar pada tubuh badan. Maka ataupun bahasanya adalah chicken pox. Sebahagian orang menyebut ianya adalah chicken pox ataupun demam cacar. Maka istilahnya adalah bintik-bintik kecil, bisul-bisul kecil yang keluar pada tubuh badan. Ianya dipanggil sebagai penyakit an-namlah oleh orang Arab. Maka Nabi memberi keizinan, kelonggaran untuk beruqyah pada tiga penyakit ini, sebenarnya bermaksud juga pada penyakit-penyakit yang lain. Okey, terus riwayat 257. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, sesungguhnya baginda Nabi SAW rakhasa, telah memberi kelonggaran untuk membaca ruqyah minal humah, disebabkan seseorang yang tertimpa racun daripada gigitan binatang berbisa, wan namlah, dan juga daripada bisul-bisul kecil yang keluar pada tubuh badan. Wa hadha, kata Imam Tirmizi, riwayat yang kedua ini di sisiku lebih sahih, lebih kuat daripada riwayat Muawiyah bin Harith, daripada riwayat Muawiyah bin Hisham, daripada Sufyan. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Buraidah, Imran bin Husain, Jabir bin Abdullah, Aisyah, Talq bin Ali, Amr bin Hazam, Abu Khizamah, daripada ayahnya radhiyallahu ta'ala anhum. Bab hadis yang ke 2058. Terus sabda Nabi SAW, la ruqyah, tidak dibenarkan untuk beruqyah. Dalam kurungan, apa maksud ruqyah yang tak dibenarkan? Iaitu ruqyah-ruqyah yang pada waktu itu tidak mendatangkan manfaat. Sama ada kerana perkataan yang mereka guna bukanlah Al-Quran, bukanlah perkataan doa dan zikir yang baik.
Maka sebab itu Nabi sebut la ruqyah, tidak ada ruqyah yang dibenarkan. Sebab itu lihat kepada Sahara pada baris yang kelima, maknahu la ruqyata aula wa anfa. Tidak ada ruqyah yang boleh mendatangkan manfaat dan mudarat yang lebih kecuali daripada dua penyakit yang kita akan baca ini. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad la ruqyah, maksudnya tidak ada ruqyah yang mendatangkan manfaat kecuali ruqyah untuk penyakit ain atau humah, ataupun ruqyah untuk penyakit racun daripada gigitan binatang yang berbisa. Warawah, dan telah meriwayatkan Syu'bah hadis ini daripada Husain, daripada Sya'bi, daripada Buraidah radhiyallahu taala anhu. Terus next riwayat yang ke-2059 yang mana tajuknya adalah antara ruqyah yang Nabi kerap baca adalah suratul Falaq dan surah An-Nas yang dikenali sebagai Al-Mu'awwidhatain, dua surah yang menjadi pelindung. Maka kalau kita nak baca ruqyah, jangan tinggalkan Al-Falaq dan An-Nas. Terus daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala bahawa Nabi SAW yata'awwad, kerap mengambil perlindungan, minal jan, daripada jin, wa ainil insan, daripada kejahatan mata manusia. Maka Nabi SAW mengambil perlindungan daripada bacaan apa? Daripada ruqyah. Sehinggalah kata Abu Sa'id turunnya dua surah, Al-Mu'awwidhatan, suratul Falaq dan An-Nas. Falamma nazalata, bila turunnya kedua surah ini, akhadha bihima, Nabi hanya beramal dengan dua surah ini, wa taraka ma siwahuma, dan Nabi meninggalkan selain daripada dua ini. Maka antara ruqyah yang bermanfaat dan power adalah Al-Falaq dan juga surah An-Nas yang Nabi SAW baca dengan kerap untuk berlindung daripada kejahatan jin dan juga manusia. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Anas, berkata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Bab yang ke-17 berkenaan tentang ruqyah daripada penyakit ain. Apakah ain? Ain bermaksud mata. Maka mata manusia ini sebahagian orang Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan untuk mendatangkan mudarat pada orang lain. Boleh mendatangkan mudarat pada orang lain dengan mata pada waktu itu boleh menjadikan sebahagian orang lumpuh, dan itu pernah berlaku pada zaman Nabi SAW. Boleh menjadikan orang tersebut sakit. Maka Nabi SAW mengajarkan kepada kita ruqyah, bacaan perlindungan, ayat-ayat perlindungan daripada penyakit ain, penyakit jahatnya mata. Riwayat yang ke-2060. Laju sikit. Sesungguhnya Asma binti Umais radhiyallahu anha, kita dah baca namanya beberapa kali. Dia sangat banyak bertanya soalan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asma binti Abi Umais radhiyallahu taala anha telah berkata, wahai utusan Allah, inna walad Ja'far, sesungguhnya anak-anak lelaki Ja'far, tusri'u ilaihimul ain, cepat kena pada mereka penyakit ain. Mungkin kerana pada waktu itu wajah mereka ataupun pada waktu itu baiknya akhlak mereka, maka mereka ini cepat terkesan dengan ain. Maka berkata Fatimah binti Umais, afa astarqi lahum, adakah boleh aku membaca ruqyah untuk mereka? Maka Nabi menjawab, ya, fa innahu, kerana sesungguhnya, kalaulah ada. Nabi menyebut kalau, bererti tidak berlaku. Maka Nabi menyebut kalaulah ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, la sabaqatul ain, nescaya perkara tersebut adalah ain. Kalaulah ada benda yang boleh pada waktu itu mendahului takdir, mengalahkan takdir, nescaya perkara tersebut adalah penyakit ain. Namun tidak ada yang mendahului takdir. Semua yang berlaku sebenarnya berdasarkan kepada ketentuan dan takdir Allah untuk setiap daripada kita manusia dan juga makhluk yang lain.
lihat kepada Arafah pada baris yang kedua, maka apakah maksud kalaulah ada, yang mana kata sabda Nabi SAW, kalaulah ada sesuatu yang mendatangkan mudarat, maka perkara tersebut adalah ain. Maka lihat kepada Arafah pada baris yang kedua. Maka kata para ulama fil hadis imtina'iyah wa laysa al muradu anna ruqyah awil ain awid du'a yaruddul qadar. Maka maksud daripada hadis ini adalah dengan kalaulah ada benda, maka kata para ulama bermaksud sesungguhnya tidak ada benda yang boleh pada waktu itu melawani takdir, mendahului takdir. Tidak ain, tidak berdoa, tidak ruqyah dan lain-lain. Bal hiya aidan minal qadar, bahkan semua yang berlaku semuanya berlaku berlandaskan kepada takdir. Fa innal qadara yahtawi ala kulli syai', kerana sesungguhnya takdir meliputi tiap-tiap sesuatu. Walil aini dan sebagainya, itu nanti Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kita akan nampak pada tempat yang lain berkenaan tentang mandi. Lalu kalaulah seseorang itu kena ain, maka orang yang buat ain kepada dia akan diminta untuk mandi ataupun sekurang-kurangnya berwuduk, dan air tersebut akan dimandikan kepada orang yang kena penyakit ain. Yang tu kita akan baca nanti insya-Allah. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Imran bin Husain dan Buraidah al-Aslami radhiyallahu anhu. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan sungguh telah diriwayatkan hadis ini daripada Ayyub, daripada Amr bin Dinar, daripada Urwah bin Amir, daripada Ubaid bin Irfa'ah, daripada Asma binti Umais radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Riwayat 2061. Teruskan. Nabi SAW pernah membaca ruqyah, yu'awwidh, membaca ayat-ayat perlindungan untuk Hasan dan Husain radhiyallahu ta'ala anhuma, cucu Nabi yang tersayang. Maka apakah antara bacaan yang Nabi baca? Sama-sama kita baca. U'idhukuma bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainil lamah. Maka kata sabda Nabi SAW, hakadha kana Ibrahim ya'awidhu Ishaq wa Ismail. Ini adalah doa yang sama yang Nabi Ibrahim selalu bacakan kepada anaknya, Ishaq dan juga Ismail. Maka ini adalah doa yang sama yang Nabi Ibrahim baca. Cumanya di sini perkataan dia u'izukuma, sebab dua orang anak ataupun dua orang cucu Nabi. Kalaulah satu orang, maka u'izuka, mencukupi. U'izuka. Maka apakah maksud dia u'izu? Aku mengambil perlindungan ka untuk kamu, ataupun dalam hadis ini untuk Hasan dan Husain, kuma untuk kedua kamu. Bikalimatillah, dengan kalimah-kalimah Allah, at-tammah, yang sempurna. Perlindungan daripada apa? Min kulli, daripada tiap-tiap syaitan dan juga hamah. Nanti kita akan baca apakah maksud hamah. Wa min kulli, dan tiap-tiap ainin, mata, lamah, yang membawa kepada perkara yang tercela. Wa yaqulu, dan sabda Nabi, beginilah cara Nabi Ibrahim membaca perlindungan untuk anaknya Ishaq dan Ismail. Terus wabi ila qala hadatsana, baca. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Bab yang ke-18, bila kita dah baca tentang ain beberapa kali, maka timbul soalan, betulkah ada penyakit ain ni? Betulkah? Betulkah dengan pandangan mata seseorang yang Allah berikan kekuatan sebenarnya daripada Allah dengan izin Allah, betulkah seseorang itu boleh ditimpa penyakit? Betulkah seseorang itu boleh ditimpa sesuatu yang tak elok? Maka Nabi mengingatkan, annal aina hakun. Maka Imam Tirmizi membawakan tajuk, sesungguhnya ain itu adalah benar. Ain bermaksud mata.
kekuatan yang ada pada mata itu adalah benar. Ianya boleh meninggalkan kesan kepada orang lain dan juga kepada orang yang pada waktu itu dipandang dan dilihat oleh orang yang ada kekuatan mata tersebut. Kadang-kala ianya datang daripada hasad dan dengki, dan kadang-kala sebahagian para ulama menyebut tanpa hasad dan dengki pun boleh berlaku ain. Boleh berlaku ain. Sebab itu kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca la haula wala quwwata illa billah. Kita digalakkan untuk memperbanyakkan membaca masya Allah tabarakallah. Lagi-lagi bila seseorang itu puji berlebih-lebihan, dia khawatiri akan mendatangkan ain kepada orang tersebut. Terus baca riwayat 2062. Terus sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la syai'a, tidak ada sebarang kebenaran ataupun tak ada apa-apa kebenaran, filham, berkenaan tentang burung yang terbang pada waktu malam. Apakah maksud burung yang terbang pada waktu malam? Lihat Sahara pada baris yang pertama, kata para ulama, alham ataupun alhammah ismu ta'ir min ta'iril lail, adalah burung yang keluar hanya pada waktu malam. Wakila hiyal bumah, ada yang mengatakan alham ataupun alhammah adalah burung yang sama dengan albumah. Apakah albumah? Burung hantu. Maka apa masalah ni? Kenapa dengan burung hantu ataupun burung yang terbang pada waktu malam? Wahum kanu yatasha'amuna bilham, adalah orang-orang Arab sebelum Islam, mereka sangat-sangat mempercayai nasib buruk yang datang disebabkan burung pada waktu malam, sama ada burung hantu ataupun burung lain. Maka kalaulah mereka nampak ada burung tertentu pada waktu malam ataupun burung hantu terbang ataupun jatuh di berhadapan dengan mereka, jatuh di atas rumah mereka dan sebagainya, mereka akan anggap itu adalah at-tasya'um, itu adalah nasib buruk. Wakila, ada juga pandangan mengatakan maksud daripada mereka mengambil nasib buruk dengan alhammah ataupun albumah adalah an-naruhal qatil, ruh-ruh orang yang terbunuh, yang mana Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, tidak diketahui siapa pembunuhnya, maka ianya akan menjadi burung alham ataupun kalau bahasa mudahnya burung hantu. Maka mereka sangat takut bila nampak burung hantu ataupun burung alhammah pada waktu malam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wakila, baris yang kedua, kanu yaz'umun anna idhamal mayyit wakila ruhuh yasiru hammah, lebih kurang sama. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, maka Nabi menyebut tak ada sebarang kebenaran berkenaan tentang burung yang terbang pada waktu malam boleh memberi manfaat dan mudarat, dan tak ada sebarang kebenaran berkenaan tentang burung tersebut boleh membawa kepada kecelakaan. Namun sabda Nabi, wal ainu haqqun, kejahatan yang datang daripada mata, maka itu adalah hakun, itu adalah benar. Maka Nabi membenarkan bahawa ain itu adalah betul dan pada zaman Nabi pernah berlaku. Riwayat 2063, teruskan. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kalaulah ada yang ingin untuk mendapatkan terjemah, boleh ambil daripada Telegram kuliah Umar Aziz. Maka daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kita sedang baca hadis daripada riwayat Imam Tirmizi. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana syai'un", kalau bererti tak ada. Nabi hanya menyebut kalaulah ada sesuatu yang boleh mendahului takdir, la sabaqathul ain, nescaya benda tersebut adalah pandangan mata yang membawa mudarat. Maka bagaimanakah cara mengubati penyakit ain? Kalaulah kita tahu siapa orang yang menjadikan kita mendapat penyakit ain, wa idzastughsiltum, dan apabila orang yang menjadi penyebab kepada berlakunya penyakit ain diminta untuk mandi,
sama ada mandi seluruh badan, itu yang Nabi suruh kepada sahabat yang melihat sahabat yang lain sehingga lumpuh dia, maka Nabi minta untuk dia mandi. Ataupun wa idza staghsiltum juga memberi maksud minta untuk membasuh ataupun berwuduk. Sebab itu pada Sahara diajar kepada kita cara basuhan bagaimana dan bagaimana cara nak siramkan kepada orang yang kena penyakit ain. Maka sabda Nabi, maka boleh gariskan bawah tu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang mana kana min adatihim, termasuklah kebiasaan para sahabat dan orang Arab, bila ada seseorang yang terkena penyakit ain, mereka akan datang kepada orang yang menjadi penyebab tersebut, maka diminta untuk membasuh tapak tangan di dalam bekas tersebut, kemudian berkumur-kumur dan sebagainya. Maka itu para pelajar boleh cek dan lihat. Maka kalaulah diminta untuk mandi, lalu kalaulah kita tahu, oh ini orang ni biasa, memang dia ada kekuatan mata, maka ain ni daripada dia, maka apabila orang tersebut didatangi dan diminta untuk mandi ataupun basuh diri dia, anggota tubuh badan dia, faghsilu, maka sabda Nabi SAW, basuhlah. Dan apakah hikmah orang yang ada penyakit ain tadi, dia diminta untuk membasuh ataupun mandi sebahagian daripada anggota tubuh badan dia? Maka kita boleh lihat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pada baris Arafah, muka surat sebelum ni, baris yang ketiga Arafah, baris yang ketiga muka surat sebelum ini. Wa dzakaru sirra dzalikal ghusl, dan para ulama menyebut apakah hikmah kenapa diminta daripada orang yang ada ain tadi untuk dia mandi ataupun membasuh dan untuk ambil air. Maka kata para ulama, kerana kalau kita tengok rahsia, kebanyakan ubat penawar ada bersama dengan daripada mana penyakit tu datang. Sebagai contoh, maka dibawakan di sini, fa aqulu ma qala ba'dul haddad innallaha wada'a dafi as-sam ma'a dhalika as-sam. Pada kebanyakan racun di situ ada penyawarnya. Begitu juga kalaulah contohnya ular, maka ular yang beracun, maka pada bahagian kepalanya ada penawarnya. Begitu juga contohnya adalah lalat. Maka Nabi SAW menyebut salah satu daripada sayapnya membawa racun, maka sayap yang kedua pada waktu itu membawa penawar, dan juga banyak yang lain. Maka kebanyakan daripada penyakit, kata para ulama, di situ terletak penawarnya. Cuma ada yang kita belum jumpa dan ada yang kita tidak tahu. Maka rahsia kenapa diminta mandi daripada orang yang ain, kata para ulama, adalah datangnya ain itu daripada dia, daripada kekuatan mata dia. Tak semestinya disebabkan hasad dan dengki. Kadang-kala disebabkan dia selalu teruja pun boleh activate kekuatan yang Allah bagi kepada mata. Sebab itu kalau kita tengok sebahagian orang yang buat latihan, maka kadang-kala dengan latihan mata dia, pada waktu itu dia boleh menjatuhkan botol dan sebagainya. Tapi ada sebahagian orang tak perlu latihan pun, memang Allah bagi kepadanya kekuatan pada mata yang boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain apabila dia berada dalam situasi dia nakkan sesuatu benda tersebut, ataupun hasad dengki, ataupun teruja, ataupun emosi yang berbeza daripada biasa, dia boleh trigger yang mana kekuatan mata tersebut boleh mendatangkan mudarat kepada orang lain. Maka sabda Nabi, kalaulah orang yang menjadi penyebab kepada berlakunya penyakit ain diminta untuk mandi ataupun basuh, faghsilu, maka hendaklah dia mandi dan basuh. Dalam bab ini ada juga riwayat daripada Abdullah bin Amr. Hadis ini adalah hadis yang sahih, dan hadis Hayyah bin Habis adalah hadis yang gharib, dan telah meriwayatkan Syaiban daripada Yahya bin Abu Kathir, daripada Hayyah bin Habis, daripada ayahnya, daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, dan Ali bin Mubarak dan Harb bin Shaddad. Kedua-duanya tidak disebutkan dalam hadis an Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah. Bab yang ke-19 berkenaan boleh mengambil upah untuk bacaan-bacaan perlindungan ini. Maka timbul soalan, boleh tak orang yang baca ruqyah ambil upah? Boleh.
Bahkan adakah dia boleh untuk adakah boleh untuk pada waktu itu dia makan daripada upah tersebut? Boleh, dan upah itu adalah halal berdasarkan apa yang Nabi SAW sabdakan kepada para sahabat baginda radhiyallahu anhum. Teruskan riwayat yang ke-2064 berkenaan tentang mengambil upah untuk ta'wiz ataupun untuk ayat-ayat perlindungan. Teruskan. Nabi SAW kata Abu Sa'id Al-Khudri telah mengutuskan kami di dalam satu ekspedisi kecil. Sariyah dia lebih kecil daripada Al-Jaish. Bahkan kecil, taklah kecil sangat. Mana-mana kumpulan yang bawah daripada 400 maka dipanggil Sariyah. Ekspedisi kecil, ketumbukan tentera yang kecil. Fanazalna, maka kami telah berhenti di sisi satu kaum. Zaman dulu tak ada hotel, tak ada restoran, tak ada apa. Maka menjadi kebiasaan orang Arab, dia sendiri akan dengan sukarela menjamu tetamu yang melewati tempat mereka. Maka kata Abu Sa'id, fasa'alnahum, maka kami telah meminta kepada mereka al-qira untuk memberi makanan kepada kami. Falam yakruna, maka mereka telah memilih untuk tidak memberi tidak menjamu kami ataupun tidak melayani kami dengan tetamu. Padahal itu common untuk semua kabilah Arab walaupun bukan Islam pada zaman tersebut. Sehinggalah kata Abu Sa'id, faludira, maka telah digigit ataupun disengat ketua kampung mereka. Maka mereka telah datang kepada kami lalu berkata, adakah di antara kamu seseorang yarqa yang boleh meruqyahkan daripada gigitan kalajengking, minal aqrab, gigitan kalajengking? Maka berkata Abu Sa'id, na'am, ada, aku boleh. Walakin, akan tetapi, la arqih, aku tidak akan meruqyah sehingga kamu berjanji untuk memberikan kepadaku ghanaman, akan sedikit kambing, beri kepadaku kambing. Maka dia minta, dia nak kambing. Fa inna nu'tikum, qalu, maka mereka pun menjawab, kami akan bagi kepada kamu 30 kambing. Banyak. Kalaulah seekor kambing harga 800, 700 ataupun 1000, kalau baka dari yang elok maka dah 30,000. Maka mereka kata, kami akan bagi 30 kambing kalaulah kamu boleh sembuhkan ketua kampung kami. Faqabilna, kata Abu Sa'id, maka aku pun terima. Maka aku telah bacakan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, surah Fatihah sebanyak 7 kali. Daripada sini juga kita belajar suratul Fatihah adalah syifa, penyembuhan daripada penyakit-penyakit, hatta daripada penyakit gigitan kalajengking. Tapi yang penting pada waktu itu perlulah ada keyakinan, yakin Allah akan kabul dan Allah akan terima. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, maka kami pun terima. Maka aku pun membaca kepadanya Alhamdulillahirabbil alamin, surah Fatihah sebanyak 7 kali. Maka dengan izin Allah, fabara'a, maka telah sembuh ketua kampungnya. Wa qabatnal ghanam, dan kami telah memperolehi 30 ekor kambing. Qala, maka berkata Abu Sa'id, maka telah timbul sesuatu daripada dalam diriku, adakah boleh mengambil benda ataupun harta daripada pembacaan ayat Al-Quran, ruqyah dan sebagainya. Maka kami berkata, la ta'jalu, jangan buat apa-apa sehinggalah kita datang kepada Nabi SAW. Falamma qadimna, apabila kami sampai berjumpa dengan Nabi, maka aku telah menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi tentang apa yang aku buat. Qal, maka berkata perawi, wa ma alimta, dan bagaimana kamu boleh tahu bahawa suratul Fatihah boleh menjadi ruqyah, boleh menjadi ayat-ayat perlindungan dan penjagaan. Maka sabda Nabi SAW untuk menenangkan para sahabat yang risau, adakah kambing ni boleh guna ataupun tidak? Sabda Nabi, iqbidul ghanam, simpanlah akan kambing-kambing ini, wadribu, dan tetapkanlah untukku, ma'akum, bersama dengan kamu, bisahmin, akan satu bahagian. Nabi bergurau. Nabi kata, boleh, bagus, kalaulah ada bahagian aku, tolong bagi. Maka nak menunjukkan kepada kita bahawa boleh mengambil upah daripada membaca ruqyah dan lain-lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih, dan Abu Nadrah namanya adalah Munzir bin Malik bin Quta'ah.
dan telah memberi kelonggaran Imam Syafi'i untuk para guru agama mengambil sesuatu daripada mengajar Al-Quran ataupun mengajar agama, ajaran sebagai ujrah, sebagai bayaran. Wa yara, dan Imam Syafi'i berpandangan an yashtarita ala dhalik, bahawa boleh juga untuk meletakkan syarat. Boleh nak minta berapa. Macam contohnya Abu Sa'id Al-Khudri tadi pada waktu tu dia letakkan syarat dia nak kambing. Dia kata aku tak akan buat sehinggalah mereka memberikan kepadaku kambing. Dan dia minta pada waktu itu 30 kambing. Maka dia minta tetap. Maka adakah salah untuk orang yang nak mengajar agama menetapkan bayaran? Kata Imam Tirmizi tidak. Wayara, dan Imam Tirmizi berpandangan menukilkan daripada Imam Syafi'i boleh untuk seseorang itu menetapkan syarat-syarat bagi bayaran dan lain-lain. Wahtajja, dan mereka juga mengambil hadis daripada hadis ini. Jelas ke jelas? Terus muka surat yang seterusnya, warawa Syu'bah, baca. Terus riwayat 2065. Pagi ni tidak ada hayati Quran sebab kita masih lagi dalam fasa nak habiskan cepat Tirmizi. Sepatutnya kita cuba nak habiskan sebelum Ramadan, namun nampak tinggal lagi berapa muka surat? 500 berapa? Cek sekejap kat handphone. Maka masih banyak lagi tu yang kita hold dulu hayati Quran. InsyaAllah kita akan buat pada waktunya. Dan saya pun tak boleh nak baca terlalu laju, maka nanti risau pada waktu itu tidak ada manfaat kerana tak faham. Maka berapa muka surat lagi Tirmizi? Berapa? Lagi 553 muka surat. Banyak lagi, tapi insya-Allah kita cuba untuk habiskan pada Ramadan ini. Okey, terus tadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baca. Maka berkata Abu Bishr, aku telah mendengar Abu Mutawakkil meriwayatkan daripada sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Kisah yang sama cuma sanad yang berbeza. Ada sekelompok daripada sahabat Nabi SAW, mereka telah melewati dengan satu kabilah daripada kalangan bangsa Arab. Dan menjadi kebiasaan sepatutnya orang Arab menjamu, sebab zaman tersebut tak ada Grab, tak ada restoran, tak ada hotel, tak ada apa. Maka tempat tinggal tak ada masalah, mereka tidur dengan kemah yang mereka bawa. Akan tetapi makan itu yang menjadi masalah, sebab zaman tersebut tak ada restoran, tak ada apa-apa. Maka kabilah ini mereka tak nak menjamu dan juga tak nak pada waktu itu melayani para sahabat sebagai tetamu. Walam yudayyifuhum, dan mereka tidak mahu melayani mereka sebagai tetamu. Fashtaka, maka telah jatuh sakit ketua mereka. Tak disebutkan sakit kenapa, tapi kita dah baca pada hadis sebelum ini, sakit kerana kena sengat dengan kala jengking. Maka kami fa'atauna, mereka telah mendatangi kami dan berkata, hal indakum, adakah di sisi kamu seseorang yang mempunyai ubat? Maka berkata Abu Sa'id Al-Khudri, na'am ya, walakinnakum lam takruna, dan akan tetapi kamu telah memilih untuk tidak mahu menolong kami dan juga untuk membantu kami. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, fala naf'al, kami tak akan tolong dan kami tak akan buat sehingga kamu menetapkan untuk kami ju'lan hadiah. Maka Abu Sa'id Al-Khudri terus terang dia minta bayaran. Sebab pada waktu itu mereka ini berperangai teruk dengan mereka. Dan kita dah baca dah pada bab yang sebelum ini, pada hadis sebelum ini, dia minta lebih kurang 30 ekor kambing sebagai bayaran. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Faja'alu, maka mereka pun bersetuju untuk menetapkan ala zalika, bagi rawatan tersebut, qati'an min ghanam, sekumpulan daripada anak kambing. Faja'ala rajulun, maka telah bermula salah seorang daripada kami membaca ke atas ketua kampung yang sakit tadi dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Fabara'a, maka dia telah sembuh. Cuma dalam hadis ni tak sebut berapa kali. Dalam hadis yang sebelum ini disebutkan sebanyak 7 kali dibaca surah Fatihah.
Maka kalaulah seseorang tu sakit, baca Al-Fatihah 7 kali. Dan juga ada doa-doa yang lain, tapi antaranya adalah baca suratul Fatihah sebanyak 7 kali. Tapi syarat dia kena yakin. Kalaulah kita pun huha-huha tak percaya boleh ke tak, sembuh ke tak, maka bagaimana ia nak mendapat akan faedah tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabi ajma'in. Maka falamma ataina, maka apabila kami telah mendatangi Nabi, kami telah menceritakan kisah tersebut kepada Nabi, maka sabda Nabi, wa ma yudrika, bagaimanakah kamu tahu, annaha, bahawa surah Fatihah itu ruqyah, adalah ayat perlindungan dan ayat penyembuhan. Walam yadhkur, dan Nabi tidak menyebut sebarang larangan daripada mengambil upah. Wa qala, dan Nabi bersabda, kulu, makanlah kamu daripada kambing-kambing tersebut. Wadribu li ma'akum sahma bisahmin, dan Nabi bergurau, kalaulah ada maka tentukan untukku satu bahagian. Kata Imam Tirmizi, hadis ini adalah hadis yang sahih, dan riwayat yang kita baru baca ini adalah lebih sahih daripada riwayat Al-A'mash daripada Ja'far bin Iyas. Wahakaza, dan beginilah yang telah diriwayatkan oleh lebih daripada seorang hadis ini, daripada Abu Bishr, dari Ja'far bin Abi Wahsyiyah, daripada Abu Mutawakkil, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, dan Ja'far bin Iyas, beliau adalah Ja'far bin Abi Wahsyiyah. Bab yang ke-20 berkenaan tentang ubat-ubat dan juga ar-ruqyah, ayat-ayat perlindungan. Baca riwayat 2066 terus. Maka ada sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, adakah benda-benda yang kami buat waktu sakit, ruqyah, ataupun pada waktu itu berubat, ataupun mengambil sesuatu sebagai pencegahan, maka ini dikira bertentangan dengan takdir? Sebab sepatutnya ikut logik takdir ni, maksudnya kita redha je lah apa yang Allah dah tentukan untuk kita, tanpa sebarang ikhtiar dan usaha. Itu yang banyak orang sangka. Sebab itu ada orang yang tak nak ambil ubat kerana dia kata, tak apalah, Allah dah takdirkan aku sakit. Ada orang pada waktu tu dia tak nak ambil rawatan sebab dia kata, tak apalah, Allah dah tentukan aku sakit. Maka adakah betul pemahaman tersebut? Maka lihat riwayat 2066 kata daripada seorang sahabat Nabi SAW, beliau berkata, aku telah bertanya kepada Nabi SAW, wahai utusan Allah, maklumkanlah aku berkenaan tentang ruqyah yang kami baca, ataupun berkenaan tentang ubat yang kami pada waktu itu berubat dengannya. Watuqatan, dan berkenaan tentang perlindungan yang kami guna. Hal taruddu, adakah semua ini dikira melawan ataupun menolak takdir? Maka sabda Nabi SAW, hiya min qadrillah, bahkan rawatan-rawatan itu termasuk daripada ketentuan dan takdir Allah, termasuk itu adalah takdir Allah, yang mana kamu akan berubat dengan sekian-sekian dan sembuh pada waktu sekian-sekian, maka sebenarnya itu pun dah termasuk dalam takdir Allah, bukanlah mendahului takdir. Maka tak ada masalah kalaulah nak berubat, nak beruqyah. Yang salahnya kita mengatakan orang lain sebagai sesat dan salah. Hadis ini adalah hadis yang hasan. Terus riwayat 2067. Riwayat yang lebih kurang sama. Wa qad ruwiya, terus. Maka Imam Tirmizi bawakan sanad yang berbeza untuk hadis yang sama yang kita dah dengar tadi. Terus wa hadza asah, kata Imam Tirmizi rahimahullahu taala, maka sanad yang terakhir yang ada dalam bab ini, maka inilah sanad yang paling asah, yang paling afdal. Terus maka kata Imam Tirmizi untuk Abu Khizamah, beliau hanya ada satu je hadis ini yang beliau riwayatkan daripada Nabi SAW. Bab yang ke-21 berkenaan tentang Al-Kam'ah. Apakah maksud Al-Kam'ah?
kebanyakan para ulama menyebut al-kam'ah adalah seperti satu kulat, yang pada waktu itu bermanfaat. Dan kemudian dibawakan hadis juga tentang al-ajwah. Al-kam'ah bermaksud adalah kulat. Ada juga mengatakan ianya cendawan, tapi majoriti menyebut ianya adalah kulat, ataupun dalam bahasa orang putih menyebut sebagai truffle, kalaulah betul sebutan saya. Dan juga Nabi SAW minta memberitahu kelebihan al-ajwah, kurma ajwah yang ditanam di Madinah. Terus riwayat 2068, daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala baginda Nabi SAW bersabda, al-ajwatu, ajwah itu adalah makanan daripada syurga. Al-ajwah asalnya adalah makanan syurga. Wa fiha, pada ajwah terdapatnya syifa, penyembuhan daripada penyakit, penyembuhan daripada wa fiha syifa minasam, penyembuhan daripada penyakit-penyakit yang beracun. Asam maksudnya adalah racun. Maka kalaulah seseorang itu, bahkan dalam hadis Nabi sebut, barang siapa yang makan dengan istiqamah 7 kali ajwah pada setiap pagi, terutamanya Nabi sebut ajwah daripada Madinah, maka ianya akan membawa perlindungan daripada sihir dan juga daripada racun. Dia akan menjadi asbab perlindungan daripada sihir dan racun. Wal kam'ah, dan kemudian Nabi SAW sebut tentang al-kam'ah. Apakah itu al-kam'ah? Al-kam'ah adalah memberi maksud akan kulat, satu kulat yang tertentu, ataupun disebut sebagai truffle dalam bahasa Inggeris. Minal man, maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kulat al-kam'ah ini ianya termasuk daripada makanan al-man, makanan yang Allah turunkan daripada syurga untuk Bani Israel, mengikut sebahagian daripada para ulama. Wa ma'uha, dan air yang dikeluarkan daripada tanaman al-kam'ah ini ataupun kulat yang khusus ini, ianya adalah syifa untuk mata. Syifa untuk mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Sa'id bin Zaid, Abu Sa'id, Jabir bin Abdullah. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib daripada sanad ini. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Muhammad bin Ammar, kecuali daripada hadis Sa'id ibnu Al-As. Terus riwayat 2069. Terus sabda Nabi SAW, al-kum'ah, kulat yang khusus ataupun dipanggil truffle, termasuk daripada makanan alman. Makanan alman. Sebenarnya alman ini ada banyak makna. Ada banyak makna. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pandangan yang pertama Sahara pada baris yang kedua, ianya pada waktu itu adalah sebahagian daripada makanan alman yang tersisa hingga pada zaman kita. Wakila innahu wakila mimma manallahu ala ibadih. Alman bermaksud adalah nikmat kurniaan. Maka sabda Nabi al-kam'ah, kulat tersebut ianya adalah daripada alman, daripada ihsan, daripada kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Imam Nawawi, syubbihat bihi fi husulihi bila kulfah, dipanggil kulat tersebut sebagai alman kerana ianya tumbuh dengan sendiri tanpa ada sebarang usaha yang patut dilakukan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkenaan tentang alman. Alman bermaksud kulat yang khusus, ataupun dalam kamus bahasa Inggeris disebut sebagai truffle. Terus maka sabda Nabi SAW, dan ianya adalah wa ma'uha, airnya adalah syifa untuk mata. Air yang diperah daripada al-kam'ah tadi, ianya menjadi syifa dan penyembuh untuk mata. Antara orang yang banyak mengamalkan alman ini adalah para penduduk India, Pakistan, dan juga para penduduk Turki. Mereka banyak pada waktu itu mengamalkan akan al-kam'ah ini. Terus
al-kam'atu judriyul ardi. Maka sabda Nabi, para sahabat berkata, wahai Rasulullah, al-kam'ah, kulat ini adalah judriyul ardi. Maka apakah maksud judriyul ardi? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka lihat kepada Sahara pada baris yang keempat. Maka kata para ulama, syabbahuha, para sahabat menyamakan al-qam'ah fi kauniha, pada keadaan dia adalah fadalat, sesuatu yang ekstra, sesuatu yang tak bernilai, tak diketahui oleh ramai orang. Fi kauniha fadalat, ianya adalah sesuatu lebihan yang dikeluarkan oleh bumi ila zahiriha, kepada permukaannya. Sebentar. Maka para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah, al-kam'atu judriyul ard, adakah kulat ataupun truffle, ataupun ada sebahagian menyebutnya sebagai cendawan, maka adakah ini daripada kotoran bumi ataupun daripada sisa bumi? Sebab ianya tumbuh dengan sendiri, dikeluarkan oleh bumi. Maka Nabi SAW, para sahabat cuba bertanya, nak menggambarkan adakah ianya tak boleh makan ataupun ianya adalah sesuatu yang tak bermanfaat. Sebab itu disebut pada Sahara zamanlah, sebagai satu bentuk celaan ataupun sebagai satu bentuk gambaran tidak suka kepada al-kam'ah. Maka Nabi SAW menjawab bil madah, dengan Nabi SAW puji. Maka sabda Nabi SAW, al-kam'atu minal man, tidak, bahkan al-kam'ah ini adalah termasuk daripada makanan syurga yang telah diberikan kepada Bani Israel. Ataupun menyebut al-man dengan maksud nikmat, al-man, nikmat kurniaan. Maka sabda Nabi, tidak, bahkan al-kam'ah, kulat tersebut, ianya adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Wa ma'uha, dan air yang terdapat di dalam al-kam'ah ini boleh menjadi penyembuh untuk mata. Wal ajwah, sementara kurma ajwah pula adalah makanan daripada syurga, dan ianya adalah penyembuhan daripada asam, daripada racun dan perkara yang tidak elok. Hadis ini adalah hadis yang hasan, riwayat 2071. Terus maka kata perawi, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Abu Hurairah, aku telah mengambil 3 ataupun 5 ataupun 7 kulat, ataupun ada yang memanggilnya cendawan. Fa'asartuhunna, maka aku telah perah air dia. Zaman dulu tak ada blender, mereka perah, mereka picit. Maka aku telah memerah airnya. Fi qarurah, di dalam botol kaca, dalam bekas kaca, botol kaca. Fakahaltu, maka aku telah menjadikan air tersebut sebagai celak pada mata salah seorang hamba perempuanku. Maka kata Abu Hurairah, fabara'at, maka hamba tersebut sakit mata yang dia ada menjadikan dia sembuh. Riwayat 2072. Terus, tapi rawatan ni di negara kita tak biasa digunakan. Rawatan menggunakan al-kam'ah, yang ada menyebutnya sebagai truffle ataupun sebagai kulat yang tertentu. Ada juga yang mengatakan ianya sebagai cendawan dan lain-lain. Terus Ashunis adalah bahasa orang Ajam untuk habbatus sauda. Maka mereka berkata, Abu Hurairah berkata, habbatus sauda adalah dawa
penyembuhan min kulli da, daripada setiap penyakit. Maka habbatus sauda adalah dawa syifa penyembuhan untuk setiap penyakit illa sam, kecuali mati. Dan ini kita dah terangkan bahawa habbatus sauda adalah penyembuhan untuk segala penyakit, cuma kadang-kala cara kita menggunakannya salah, maka pada waktu itu menjadikan kita tidak nampak manfaat habbatus sauda. Berkata Qatadah, ya'khudhu kulla yawmin 21 habbah, makanlah habbatus sauda setiap hari 21 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad 21 biji. Fayaj'aluhunna fi khirfah, maka orang-orang dulu, pada sahabat dulu, mereka akan ambil pada waktu itu 21 biji dan mereka letakkan di dalam khirqah, di dalam kain, cebisan kain. Fayanqa'uhu fayasta'itu, dan mereka akan Allahumma salli alaihi merendam, fayanqa'uhu ay yabulluhu fil ma', mereka akan rendam di dalam air biji-biji habbatus sauda beserta dengan kain yang diikat tadi. Fayasta'id bihi, dan mereka angkat dan mereka tekankan air tersebut untuk dimasukkan melalui hidung setiap hari pada lubang hidung. Al-Aiman, lubang hidung yang kanan. Qatratain, sebanyak 2 titisan. Wal Aisar, dan untuk lubang kiri hanya 1 titisan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wathani, dan pada pusingan yang kedua, fil Aisar, pada lubang yang kiri 2 titis. Wa fil Aiman, lubang yang kanan 1 titis. Wathalith, dan pada pusingan yang ketiga, pada hidung kanan 2 titisan dan pada hidung kiri 1 titisan. Maka dia berselang-seli. Maka kata Qatadah, cara untuk menjadikan habbatus sauda perubatan selain daripada makan adalah masukkan pada waktu itu dalam bekas, dan kemudian bekas tersebut direndam di dalam air untuk tempoh seketika, dan kemudian masukkan ke dalam hidung sebanyak 3 kali. Pusingan pertama kanan 2, kiri 1. Pusingan yang kedua kiri 2 kali, tangan kanan 1. Dan pusingan yang ketiga kembali pada kali pertama punya cara. Bab yang ke-22 berkenaan tentang mengambil upah untuk sihir. Adakah boleh mengambil upah untuk sihir ataupun al-kahin, benda yang sia-sia? Terus Nabi SAW kata Abu Mas'ud telah melarang daripada mengambil bayaran bagi anjing, wa mahril baghi, mengambil upah mengambil upah oleh wanita yang berzina, wa hulwanil kahin, dan mengambil bayaran daripada tukang cerita. Al-kahin bomoh ataupun tukang cerita. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Teruskan. Terus berkenaan tentang at-ta'liq. At-ta'liq maksud menggantung sesuatu azimat ataupun jampi ataupun mantra. Di negara kita zaman sekarang tak banyak, tapi ada sebahagian orang dia suka menggantung azimat ataupun tangkal kita panggil, ataupun sesuatu jampi dan mentera pada leher dia dan juga leher anak dia. Adakah boleh? Lihat dulu Arafah pada baris yang pertama. Maka kata para ulama, yajuzut ta'liq, dibenarkan untuk menggantung ayat Al-Quran seperti a'udzu bikalimatillahi tammah dan sampai habis. Maka boleh untuk menggantung azimat pada leher. Kama sabata, seperti mana yang sabit daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As, beliau telah pada waktu itu mewasiatkan untuk diambil daripada hartanya dan diberikan kepada warisnya. Terus maka riwayat wa yubi ila qala hadatsana telah masuk kepada Abdullah bin Uqaim Abu Ma'bad Al-Juhani a'uduhu, yang mana a'uduhu, aku telah masuk, kata perawi Ibnu Abdul Rahman, minta maaf, Isa Ibnu Abdul Rahman, beliau telah masuk bertemu dengan seorang yang bernama Abdullah bin Uqaim. Maka Abdullah bin Uqaim ataupun namanya adalah Abu Ma'bad Al-Juhani,
pada waktu itu beliau telah diziarahi oleh Isa bin Abdul Rahman. Maka kami nampak pada waktu itu dia sakit. Maka kami berkata, Allah tu'alliku syai'an. Kenapa sebagai perlindungan dan penyembuhan tak gantung tangkal, tak gantung azimat pada leher? Maka berkatalah Abdullah bin Abi Laila, al-mautu aqrabu min zalika, mati lebih cepat daripada itu. Maksudnya kalaulah dah sampai waktu mati, tak ada faedah dah tangkal azimat tersebut. Maka sabda Nabi SAW, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantungkan sesuatu, wukila ilaihi, akan diserahkan tugas kepadanya. Orang akan faham seolah-olah dia nak bertugas bersendirian, akan diserahkan pada waktu itu urusan dia, tugas dia, pekerjaan kepadanya. Apa maksud dia? Allah tak tolong dia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak bantu dia, Allah akan biarkan dia. Dan hadis Abdullah bin Uqaim kami hanya mengetahui daripada periwayatan Ibnu Abi Laila radhiyallahu anhu kata Imam Tirmizi, wa bi ilaihi qala hadatsana Muhammad bin Bashar qala hadatsana Yahya bin Sa'id an Ibnu Abi Laila, nahwahu, riwayat yang lebih kurang sama dengan makna yang lebih kurang sama. Dan dalam bab ini ada juga riwayat daripada Uqbah bin Amir. Bab yang ke-24 berkenaan tentang tabridil umma bil ma'. Kurangkanlah kepanasan ketika mana demam dengan meletakkan air yang sejuk pada wajah dan sebagainya. Menyejukkan demam panas dengan air. Terus riwayat 2075. Sabda Nabi SAW, al-umma, demam, adalah luapan daripada kepanasan api. Fa'abriduha, maka sejukkanlah kepanasan demam tadi bilma, dengan air. Maka daripada sini sunnah untuk kita letak air pada orang yang sedang demam. Terus, dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Asma binti Abu Bakar, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, dan seorang wanita dan isteri kepada Zubair radhiyallahu anhu dan Aisyah radhiyallahu anha. Terus kuat sikit tak dengar. Kau baca apa? Ulang balik. Sesungguhnya Nabi SAW pernah bersabda, innal humma, sesungguhnya demam itu adalah daripada kepanasan api neraka. Fa'abridu, maka bagaimana kita nak berurusan dengan api? Sejukkanlah demam tadi yang datang daripada api bilma, dengan air. Maka lap pada waktu tu, basahkan badan untuk redakan kepanasan. Riwayat 2077. Terus terus sampai hujung. Hadis ni lebih kurang sama dengan hadis yang atas. Terus daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, sesungguhnya baginda Nabi SAW pernah mengajar mereka minal umma, daripada demam, wa minal auja', daripada kesakitan-kesakitan, penyakit-penyakit semuanya. Kalau pada waktu itu demam ataupun ada sesuatu penyakit, bacalah sama-sama bismillahil kabir, a'udzu billahil azim, min syarri kulli irkin. Irkin bermaksud urat. Na'ar, wa min syarri harri an-nar. Maka kalaulah seseorang itu demam ataupun ada penyakit yang lain, sentiasa untuk membaca doa ini. Doa yang tak panjang, bismillahil kabir, a'udzubillahil azim, min kulli irkin naqar, wa min syarri khairin nar. Hadis ini adalah hadis yang hasan gharib. Kami tidak mengetahuinya kecuali daripada periwayatan Ibrahim bin Ismail bin Abi Habibah. Dan Ibrahim didaifkan periwayatannya dalam hadis, dan diriwayatkan juga dengan perkataan irkun ya'ar. Ya'ar maksudnya yang mengeluarkan suara, bukannya na'ar tetapi ya'ar. Terus
Al-ghilah bermaksud berjima dengan isteri dalam keadaan isteri menyusukan anak. Maka Nabi SAW tidak berapa suka kalau seseorang wanita yang menyusukan anak, maka pada waktu itu suami dia bersetubuh dengan dia. Dan Nabi pada awal ingin untuk larang, tapi bila Nabi tengok bangsa lain seperti Rom dan Farsi elok je pada anak mereka, tak berlaku apa-apa, maka Nabi SAW tidak larang. Terus al-ghilah nanti akan datang pada hujung baris yang keempat. Terus sallallahu alaihi wasallam, baginda Nabi telah bersabda, aradtu, aku pada awalnya ingin untuk melarang anil ghiyal, daripada bersetubuhnya suami dengan isteri ketika mana dalam tempoh memberi susu. Tapi itulah lama tempohnya kalau begitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka kalaulah isteri sedang menyusukan anak, tempoh tersebut aku ingin untuk melarang daripada suami bersetubuh dan bersama dengan isteri. Faiza, maka tiba-tiba bangsa Farsi dan bangsa Rom mereka melakukan perkara ini, dan itu tidak membunuh anak mereka, walaupun disetubuhi anak ketika mana isteri sedang dalam tempoh menyusukan anak tersebut cukup susunya dan tidak mendatangkan mudarat. Dan di dalam bab ini ada juga riwayat daripada Asma binti Yazid. Hadis ini adalah hadis yang sahih dan telah meriwayatkan Malik daripada Abul Aswad, daripada Urwah, daripada Aisyah, daripada Judamah binti Wahab, daripada Nabi. Riwayat yang lebih kurang sama. Qala Malik, berkata Imam Malik, wal ghiyalu, dan maksud daripada al-ghiyal adalah an yata'ar rajul, seseorang pada waktu itu bersetubuh ataupun berjima dengan isterinya dalam keadaan isterinya masih lagi dalam tempoh menyusukan anak. Bab yang riwayat yang ke 2008 terus 80 terus. Maka sabda Nabi SAW adalah, aku ingin untuk melarang daripada menyetubuhi isteri yang sedang menyusukan anak. Hatta sehinggalah dzukirtu, aku dimaklumkan bahawa bangsa Farsi dan Rom mereka melakukan perkara itu dan tidak mendatangkan kecelaan, keburukan pada si anak tadi. Pada anak tidak mendatangkan mudarat. Anak okey, walaupun pada waktu itu suami bersetubuh dengan isterinya. Terus qala Malik, kita dah baca dah tadi, apakah itu ghilah? Seorang lelaki menyetubuh isterinya dalam keadaan isterinya masih menyusukan anak. Terus berkenaan tentang penyakit radang paru-paru, zatul jam. Zatul jam adalah radang paru-paru, keradangan yang ada pada paru-paru, ataupun bahasa Inggerisnya pleuritis, pleuritis, pleuritis. Maka radang paru-paru, bagaimanakah cara Nabi merawat radang paru-paru? Terus bab yang terakhir, nanti kita berhenti rehat. Terus Nana ambil charger phone semua. Nabi SAW yan'at, telah prescribe, telah menetapkan, telah mencadangkan untuk orang yang pada waktu itu ada penyakit zatul jam. Zatul jam maksudnya radang paru-paru, keradangan pada paru-paru. Nabi galakkan untuk dia mengambil az-zait, minyak zaitun, wal waras, dan daun waras. Daun waras ni bahasa Melayu dia saya tak jumpa nama dia, namun ia ni adalah sejenis tanaman yang zaman kita sebahagian negara gunakan sebagai ubat. Daun waras. Daun waras yang mana dua ini Nabi sarankan untuk ambil jika seseorang itu ada radang paru-paru. Berkata Qatadah, wa yuladdu, dan cara penggunaan dia adalah dengan memasukkan ubat tadi daripada sudut mulut dia, min janib, daripada sudut
yang alladhi yashtaki, yang pada waktu itu dia pada sudut yang dia sakit, maka masukkan ubat daripada mulut bahagian yang mana badan dia ada keradangan paru-paru tadi. Hadis ini adalah hadis yang hasan sahih dan Abu Abdullah namanya adalah Maimun. Beliau adalah seorang syekh yang berasal daripada Basrah. Riwayat 2082. Terus Nabi menyuruh kami untuk kami mengubati daripada penyakit radang paru-paru bil qusti. Al-qus adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, pokok setowa, nama dia pokok setowa, tapi dalam bahasa Arab ia ini dikenali sebagai al-udul hindi, satu pokok yang zaman tersebut orang Arab dapat banyak daripada India sehingga dipanggil al-udul hindi. Maka pokok setowa, sebentar, setawa, bukan setowa, setawa, minta maaf. Maka pokok setawa ataupun setawa merupakan jenis pokok yang amat menarik kerana cara pembiakannya yang menghasilkan anak pokok pada tepi daunnya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka pokok setawa ataupun dalam bahasa Arab dikenali al-udul hindi, pokok yang didatangkan daripada India. Maka Nabi SAW menyuruh untuk mengubati penyakit paru-paru bil kustil bahri, nama lainnya adalah al-kustul bahri, wazait dan juga minyak zaitun. Maka dah 3 ubat yang Nabi prescribe untuk orang yang ada penyakit radang paru-paru: al-kustul bahri, az-zait, minyak zaitun, dan juga yang tadi adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, al-waras, daripada daun waras. Terus wala na'rifuhu, terus wazatul jambi tak ada. Wazatul jambi yakni sil, tak ada. Dah baca. Wazatul jambi yakni sil, iaitu ini adalah penyakit radang paru-paru. Bab yang ke-27 kita sambung pukul 10 nanti insya-Allah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.